Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antas sami'ul 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qauluhu dan tinggal lagi ila akhirih. Nota kaki ke 1 muka surat 272. Masalah najis hak apa ni? Pada dimaafkan. Najis tapi maaf. Maka setengah daripada najis dimaafkan itu dimaafkan daripada barang dalam perut ikan yang kecil yang dapat ditelai ke sekeliling. Bahasa kita panggil anak bilih. Nak bilih halah-haluh tu. Boleh kita telai seekor tu. Maaf tu. Maka harus ditelaikan dia serta dengan barang dalam perutnya. Tahi-tahi dia tu lah. Dan jika digoreng. Digoreng lah. Goreng. Dan jika digorengkan dia. Serta dengan barang dalam perut. Maka tidak najis minyak itu. Ya, kikir kecil-kecil tu. Kalau besar 3 jari tak boleh tu. Itu tak boleh. Maknanya ikan bilis tak apa. Dalam perut dia maaf. Minyak tak najis. Setengah daripadanya jika diperahkan susu binatang yang dimakan dan mengenai kalabenya sewaktu pada haid atau pekecing atau maaf tu. Pada jika diperahnya dimaafkan daripadanya. Masa berperah susu lah. Anjing kena kecing sikit lah. Tak apa. Najis tapi dia maaf. Demikian lagi jika kena najis ambing susu. Ambing tu sarai tempat ladung susu. Dengan najis yang ia berguling di dalamnya. Ataupun ditaruhkan najis pada ambingnya. Kerana ditegahkan anaknya pada minum susu. Atau dimaafkan daripadanya. Dan jika dihantarkan bijana yang di dalamnya laban. Kerana dipanaskan dia dengan api yang najis. Satu bekas tu ada susu, kita nak panah api tu kita bakar dengan lembu kering. Maka terbai sewaktu daripadanya dah ke dalam laban itu. Habu dia kah? Habu tarik lembu kering kita ucuh tu, jatuh dalam laban tu. Kayu api, bukan kayu tak. Mana kayu api tu kita ganti dengan tarik gajah hak kering dah. Jatuh dalam. Dimaafkan daripadanya, tapi jangan banyaklah, sikit-sikit. Dan dinakan daripada Ibnu Sabbak bahwasanya kibah ni kambing lah, kambing kibah. Apabila berak ia pada labannya pada ketika diperahkan dia, dimaafkan daripadanya. Oh, ni hak berak terus dah. Asal purah-purah tu perak-perak berak dah boleh. Maaf. Gua tu baik tahid, bismillah. Siapa yang kata? Ibnu Sabbak. Nah, dia kata. Maka tidak najis dia dan tidak dibasuhkan bijananya. Dan tidak mulut orang yang meminumnya. Dan diftua oleh Syekh Mazjak dengan maaf daripada barang lekat pada tubuhnya. Dan gugur ia pada ketika diperah. Tahik lekat di tubuh kambing. Bila kita perah, jatuhlah susu timur tu. Maaf tak? Lalu tak lalu tu hal lain. Ni hukum. Dan barangnya ditepuhkan dia dengan ekor. Ekor tu tak dia. Pah, perut tak itu. Tahaburiyatul Mustarsyidin. Mana kitab ni patut ada lah. Kitab Buriyatul Mustarsyidin ni makna fatwa mutaakhirin. Macam-macam masalah fiqh mazhab Syafi'iyah. Dan tersebutlah kitab Majmu' daripada Syekh Nasro, dimaafkan daripada kecing lembu yang dibuat jinyok kan ganu. Kita nak jinyok dengan kaki tak agak pakai lembu jinyok. Lepas tu mo kecing. Atau dimaaf. Masa dulu ni. Dan dibahas oleh Syekh Fazari akan dimaafkan tahik tikuh apabila jatuhlah sewaktu yang cair dan umum balwa dengan dia. Jatuh dalam budu dan gapo kah? Itu dimaafkan juga. Dan najis tahik dah kecing. Dan jika ada keduanya daripada burung ataupun ikan dan belalai. Masalah tahik tu najis mata. Tahik ikan najis, tahik belalai najis. Dan binatang tak yang tiada baginya darah mengalir. Najis kok tak katak, tak lipah. Dan jing sekalipun. Tak jing.
Jin berak juga itu. Kita tak jumpa tahi. Ataupun daripada binatang dimakankan dagingnya sekalipun atas kaya asal. Berkata Syekh Istakhri dan Syekh Ruyani. Ya kena kata Imam Masdak, Imam Ruyani. Bukan segobeki, tapi cara kecek tu Syekh ni panggil pekak baru sikit. Al-Imam baru sedak. Syekhul Islam. Tu kita tak tinggi. Bahawa suci keduanya daripada binatang dimakankan daging. Dan tersebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin katanya. Kata setengah ulama suci tahi binatang dimakan. Binatang kalau makan tahi pun suci. Ni boleh orang tahi ngerti. Atas setengah ulama. Bahkan kata setengah ulama lain pula suci segala tahi binatang. Hingga tahi hening. Ni cukup dah ni. Ada yang kata, dah. Tahi hening suci juga. Malaikat tahi anak ada. Kok tu. Kalau kira hening anak ada tu hening lagi. Tu ilatnya kok mana tu tak tahu lah. Wajah istilah dia tu wallah. Itulah kitab Intaha Bughyah Mutasyidin. Maka dua kaum tersebut di dalam bughyah ini kaum tak payah kita pakailah. Kalau lain belana lagi. Dan setengah daripada najis yang dimaaf daripadanya itu bulu najisnya sedikit pada uruh, yang lain pada mughallazah, bulu. Itu maaf lah. Jadi maaf pula daripada yang banyak pada hak tukar menggunting bulu binatang. Orang juru tukar gunting bulu tu, ya maaf lah. Kalau sikit. Kalau banyak pada tukar tu maaf. Orang tak tukar tak boleh. Dan yang menunggang akan binatang. Orang juga nak binatang. Pas bulu lekat. Itu dimaaf. Kerana masyarakat. Dan dimaaf daripada asap najis yang sedikit pada uruh. Dan keluar dengan asap najis itu huat najis. Yang naik daripada najis dengan tidak wasitah api. Maka iaitu suci. Huat najis. Dan dimaaf pada najis yang pada kaki lalak. Dan jika dilihat najis sekalipun. Maaf kah? Turun bawah sikit. Kita pitah-pitah lah. Yang banyak sangat. Turun bawah. Dan dimaaf daripada tahi binatang yang jadi daripada air. Seperti litah. Tahi litah. Ada tahi ke litah? Hanya makan darah tahi tak ada. Dan tahi binatang yang jadi antara segala daun-daun anyu. Binatang ke mana ni? Jadi dengan daun anyu. Ulak lah. Dan antara segala daun kayu yang lain. Sekira-kira suka terpelihara air pada tahi yang tersebut. Ayah kita nak jaga. Kita pergi muka sana, kita pitah-pitah lakah-lakah. 27 ni tengah. Asalah comel belakang, cuma kita ambil yang penting-penting lah. Dan dimaaf pada kain dan badai pada darah umpama beruh. Seperti tumor dan pijak dan nyamuk dan darah. Dan nanah. Dan danau umpama gudih. Tu maaf tu. Dan berpetik, dan berbekam, dan bisu, dan bawasi, dan seumpama. Dan jika banyak darah dan nanah dan dano pada tersebut itu. Walau banyak pun maaf. Dan jika terkeji sekalipun pada surah pertama atau muktamad. Selama tak bercampur dengan sesuatu yang lain. Ini jika banyak itu dengan perbuatannya. Maka tidak dimaafkan daripada tersebut itu jika ada ia dengan perbuatan. Kalau tak belit dah. Selama tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Ini jika banyak itu dengan tiada itu kita lah. Sebab depan kata hak depan buat gidah. Maka tidak dimaaf yang tersebut jika ada ia dengan perbuatan. Kalau kita buat tak boleh. Kalau bukan dengan perbuatan kita tak apa. Barangkali itu kata lah.
Seperti dibunuh berguh ataupun tumor pada kain, kita sengaja buat. Ataupun dipecekkan gudih, pecek gudih, darah bi kain. Tu kita buat. Itu bawah sikit tu. Dan dinakal pada Alamah Hafni, ulama Mesir belakang ni, dan Alamah Ghazi, bahawasanya jika mendapat seorang kemudian pada selesai semayanya akan kulit tumbuh pada lipatan serbai. Kan serbai kita akan lipat bawah sudah semaya tengok celah. Ada kulit tumbuh bangkai, bebenah lalu. Lepas itu kata ada sumuk sekar. Halus tu. Ataupun pada pejahit kain, celah-celah pak pejahit, tidak dikembali ke semayanya, tak kena buat semula. Sebab payah kita nak jaga. Dan jika diketahui bahawa ada yang maujud, ataupun pada ketika semayanya sekalipun, kerana bahawasa tidak diberaktikan dia dengan memeriksakan dia pada tiap-tiap semaya. Kita nak cek setiap waktu ke dia, tak kena jemaah. Muka suruh berhabis tengok agak sarung kaki setengah je dah situ. Tak. Tak payah. Itu pendapat muktamad lah. Tu gulik sana comel sikit. Muka 278. Ketahui olehmu masalah ikan masing. Bahawasanya pasih ni apa? Iaitu ikan yang ditaruhkan garis. Ikan masing lah, ikan ngasih ke apa. Dan disusun setengah atas setengahnya itu tindai. Susun bergaris. Maka iaitu najis tidak suci dengan dibasuhkan dia. Tapi ikan tak ada perut gapo tu lah. Ikan yang kita siap perut tak apa. Kerana bercampur segala sukunya dengan dana yang ajnabi. Maka yang tersebut ini lain daripada susunan yang di atas, hak bawah, atas tak apa. Adapun susunan yang di atas, hak lapis atas, maka suci je. Ini apabila susunkan di dalam bijana. Bersalah jika dijadikan dia pada bumi yang digali, kemudian tanah. Maka bahawasanya suci je. Kerana turun dananya dalam bumi, ke bawah. Demikian lagi jika disembelihkan ikan pada ketika hidup dan dijadikan dia pasih, maka suci ya. Sembelih ikan tak nak sembelih nak makan pun. Makna kita sial lah. Sial perut ke apa semua tu. Kerana sembelih itu menghilangkan darah. Itu darah habis. Adapun jika diasing-asingkan ikan pada lain, maka suci ya. Ini hukum dan Oleh sana tu kita ambil muka 280. Pak baris turun. Dan setengah daripada yang dimaafkan dia itu dimaafkan daripada sedikit tanah jalan raya. Tempat lalunya. Jalan kita lalu lah. Yang diyakinkan najis. Maaf juga tu. Tapi jangan banyak sikit lah. Dan jika dengan najis menghalazah sekalipun maaf. Kerana masyakkah selama tidak nyata ing najis yang bercerai daripada tanah. Kalau nyata tak boleh. Tersebutlah kitab Syarah Ra' katanya, berkata Syekh Zarkashi dan mahandak ki itlaq mereka itu dimaaf daripadanya. Jika bercampur dengan najis anjing ataupun pamunya sekalipun, maknanya maaf jugalah. Dan ialah yang mutajih. Istimewa pula pada tempat yang banyak anjing. Banyak kita nak jaga. Kerana segala jalan raya itu tempat najis. Dan apabila berbeza najis pada jalan dan jika tempat dijinjak anjing sekalipun, maka tadi maaf daripada.
Betul banyak lagi dah. Banyak lagi tu masalah yang ada maaf-maaf semua. Muka sana sekali tu faidatun kita ambil sikit. 282. Masalah telur buruk. Telur melal kita panggil telur buruk. Apa faidatun apabila buruk telur? Sekira-kira tidak patut bagi jadi anak. Maknanya kalau kita ngerai pun tak tetah lah. Telur punuh. Maka iaitu najis. Tak boleh makan. Demikian lagi telur binatang yang mati. Jika belum lagi kerah. Ini masalah kita nak mutu tepus rati. Ibu apa lah? Telur dalam egu mana? Tengok kulit lu kerah ke lembut. Banyak kesalahan ni. Kalau telur tu kulit kerah dah, dia halalkan makan. Kalau telur tu kulit tu lemak-lemak lagi, maka tak boleh makan. Masalah ibu mapuh. Ayah tepuh di mutu ke apa. Maka jalan daripada itu suci lagi dimakankan dia. Dan jika telur binatang yang tidak dimakankan ibu sekalipun. Telur kura. Tak. Supaya. Seperti telur burung helang. Burung lek lah. Burung lek. Sewah apa. Dan telur gagak. Dan sewah. Dan telur burung hatu. Lagu mana telur dia tak tahu lah burung hatu. Dia tanya Fok mereka burung lah. Dan telur boyo. Mana susah sikit ni. Danusau. Tak, tapi masa dia tak kena danusau lagi. Tak. Telur penyu. Telur kabur. Kambur tu kabur lah. Kabur. Dah seumpama lah. Malaikat telur segala ular. Tak boleh tu. Boleh jadi racun telur ular lah. Tu racun. Dan harus dimakan kulit telur. Kulit dia tu. Dan jika pada binatang yang tidak dimakankan dia sekalipun. Boleh? Tumbuk, kau nasi. Tapi kena basuh lah dulu. Masalah telur beli kedai tu. Comel kita basuh dululah. Bila kita nak belah, nak ketuk telur. Pasal je najis. Dia apa? Mutanajis. Bila kita beli kulit rumah tu, kalau kita nak pecah dalam bekas dalam gapa tu, kita basuh lebih dulu, baru kita pecah. Kalau kita tak basuh dulu, takut bila kita pecah, jatuh sikit. Jatuh mutanajis, habis sebagai telur. Dia kena halus sikit dah. Pasal dia najis tu dia punggung tu. Ada pun kalau sudah basuh dah tak apa. Kadang-kadang telur tu tarik dah lagi. Beli kat kedai petepek tarik dah. Bagi kita pegah tu halik sikit lah. Halik pada tarik sikit pernah. Jatuh tarik dah apa. Punah telur. Tu telur tu boleh kita makan kulit dia. Dan jika tidak buruk ya, tetapi bercampur putihnya dengan kuning. Jadi nak jadi darah, dah busuk ya. Maka iaitu suci halal dimakan. Putih campur kuning, telur tu kata lama kah? Sama anda demikian itu dengan tidak sebab ataupun dengan sebab mengeram air atasnya. Air kalau mengerai sehari dua jadi merah dah telur, dah kuning dah. Boleh makan kita. Atau ditaruhkan dia pada tempat asap supaya keluar anak. Ini mana kita hirai apa? Kita ngerai dengan alat api je. Dengan ibu dak. Buah pelita di situ. Seperti dagingnya busuk dan berulat. Boleh makan tu. Maka bahasa halal dimakan kalau lalu. Dan jika dengan ulat yang jadi daripadanya selama tidak jadi mudarat. Ulat noh kot daging boleh makan. Selama tak bahaya lah. Dan jika dipecahkan telur binatang yang dimakan dan didapat anak di dalamnya yang belum sempurna kejadian. Kita pecah ada anak dalam. Tapi tak sempurna lagi lah kejadian anak tu. Ataupun sudah sempurna kejadian, ada dengan bulu belakang dah. Tetapi dahulu daripada tiup karuh padanya, tak ada bergerak lagi. Tapi rupa tu rupa anak ayah dah lah. Harus dimakan. Pakai cicah lalu lah. Tu masalah molek-molek kat tanya tu masalah lah. Boleh kita makan. Harus dimakan lah. Bersalah jika ada ia kemudian daripada tiup karuh. Kita pecah pak tu piak hidup lah. Tubuh juga teruk lah tu. Dan hilang hidupnya dengan ketiadaan sembelih pada syarak. Maka bahasa jadi bangkai. Tu tak boleh. Adapun jika telur itu pada binatang tidak dimakankan dia dan didapat di dalamnya binatang yang sempurna ataupun belum sempurna.
maka basuh tidak dimakai. Itu tak boleh. Masalah benatai kan tak makan telur boyo, telur gapo kan. Kalau ada anak dalam pakai tak sah. Hak tadi kita dah bahas masalah benatai kita makan ibu. Ayah 100 titik tu. Kita masuk ke atas mata. Dan kaifiat membasuh najis. Jika ada ia najis aini. Najis aini, najis nampak tengok dengan mata. Menghilangkan ainnya, yakni jirimnya. Kena hilang lah, jirim tu baik habis. Dan menghilangkan segala sifat najis, iaitu rasanya, warna dan bau. Maka jika tinggal rasa, jadi basuh, ada rasa tak habis. Jadi basuh pahai, cak tak ada dah. Tidak dimaafkan dia. Talih tu. Malaikat jika uzur daripada. Malaikat basuh tara mana tak habis juga uzur. Tak ada arah lah. Sekira-kira tidak hilang malaikat dengan dipotong. Itu uzur. Nak habis juga kena kerak tahu. Maka bila sampai tahap tu dimaaf. Maka dimaafkan. Dan jika tinggal warna, basuh dah nampak nak merah sikit-sikit pada arah. Ataupun bau yang suka hilang. Bahnya. Dengan sekira digosok 3 kali dengan air tidak hilang. Suci lah tepatnya. Lepas tu masalah kita basuh darah di baju tu. Dia tak habis kadang dia nampak nak merah sikit-sikit. Itu dimaafkan. Tapi kita ronyak 3 kali dah lah. Dan jika tinggal keduanya. Hasan ni masalah au tu atau warna atau bau. Atas dengan au tu paham molek tu salah satu. Bukan dua-dua tu. Hak ni masalah tinggal dua-dua. Dan jika tinggal kedua, warna dan bau pada satu tempat daripada najis yang satu, maka wajib dihilangkan kedua. Kena buat belakang. Malaikat jika uzur atas tadi, maknanya kita buat tak tubik, malaikat kena kerak. Seperti bagai yang telah terdulu pada tinggal rasa dan maka dimaafkan. Dan jika ada yang najis hukmi, najis hukmi ni kita tak nampak tengok lah. Itu yang tidak baginya jirim dan segala sifat. Tak ada sekarang buk. Maka memadai sekali lalu air atasnya juga. Pakai jiru strik sudahlah. Lepas tu di bawah tu masalah kita sebut hak nakal kitab syadak. Lepas ni tu adalah kitab buriyah dia tu lah. Di bawah tu sebagai tambah-tambah gitu ya. Tambah-tambah sikit. Hukum membasuh kecing kanak-kanak laki-laki. Jadi yang kita maklum kecing budak kanak laki-laki yang panggil najis mukhaffafah. Pada kata kita percik air sudah. Ada kena jiruh dah. Bukan kanak perempuan. Budak yang belum lagi sampai umur 2 tahun. Tengok depan lah nak bahas ke mana. Dan kecing kanak laki-laki yang belum lagi makan dan minum yang lain daripada labai atas jalan mengenyahkan dulu daripada lalu masa 2 tahun. Sucilah tepatnya dengan dipercikkan air atasnya. Agak kata kita percik tu nampak banyak air. Sudah. Kalau kena basuh. Sekira-kira diratakan dia. Ini akan tepat. Dan tertinggi air atasnya. Nampak timur air. Boleh kata? Itu cara basuh kecing budak laki-laki. Jika tidak mengalir sekalipun, tak apa. Dan tak dapat tidak pada diperahkan jirimnya. Kena buat tubik dulu ataupun keringnya hingga tidak tinggal pada basah yang bercerai. Ni masalah kita kata kalau anak kita hak jatuh umur tak sampai 2 tahun tu kalau kecing atas mozek atas gapo kan. Kita kena ambil kain bulu, kain tualah buruk dulu ataupun kertas tisu, lak perhabis semua. Tahu tu tangan kita tu jangan najis lah, pergi basuh dulu sebab takut najis hasaning. Kemudian ambil air celuk sikit, pakai retak biar agak tergata belakang, sudah terus tak kata. Tak mengalir tak apa. Tu anak kanak laki-laki. Tengok bawah ke satu lah, 285. Para fuqaha ittifaq bahawa kanak laki-laki dan kanak perempuan apabila sudah makan keduanya akan makan ni dan sudah sampai umur keduanya 2 tahun. Maka kecing itu najis seperti najis kecing orang besar, orang tua. Wajib dibasuh kainnya apabila terkena najis kain itu. Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendak membersihlah kamu pada kecing.
Karena kebanyakan azab kubur itu daripada. Itu sebagai dalil. Ada pun kecing kanak laki-laki, kanak perempuan yang belum makan kedua akan makan ni. Jatuh budak tina tak ada makan apa lagi. Dan adalah keduanya itu dalam fatrah minum susu. Situ khilaf di antara mazahib ni. Maka mengikut pendapat fuqaha kita Syafi'i, mereka mentafriqkan antara kanak laki-laki dan kanak perempuan. Laki-laki atas tadi, air kecing kanak laki-laki itu memadai dipercik dengan air juga, dan kanak perempuan itu wajib dibasuh. Itu mazhab kita. Nah, hak tu dalam mazhab kita. Mana dalilnya? Kerana hadis Ummu Qaisin binti Mihsan. Yang maksudnya bahawa ia datang kepada Rasulullah dengan anak baginya yang belum makan ni. Ada budak kecil saya pergi Pak Rasulullah. Maka kecing ia budak tu atas ribuan Nabi. Atas ribuan Nabi. Maka menyeru Nabi dengan air. Nabi suruh bagi air lah. Maka mempercik akan dia atas kainnya. Dan tidak membasuh ia ya Nabi akan dia akan kainnya. Makna di situnya kau dah mempercik cukup dah. Itu sebagai dalil dan mazhab kita tu. Dan satu hadis lagi di bawah tu hadis yusalu min baulil jariyah wa yurassu min baulil ghulam. Dibasuhkan daripada kecing kanak perempuan dan dipercikkan kecing kanak laki-laki. Ada yang kedua tu. Atau hadis jelas dalam mazhab kita. Hukum kecing kanak perempuan. Saat ni pun koyak ada dalam bawah nota kaki tu. Atau hak atas tu hak pengarang. Adapun kanak-kanak perempuan dan khunsa wajib dia basuh kecing keduanya. Kerana pergi tak boleh ni kena basuh. Dari syarat pada basuh mutanajis tu datang air atasnya. Ada syukur dah lah. Cara kita nak basuh benda kena najis, kena air tu datang. Maksud datang air ni apa ya tak? Kalau benda ni najis, kena jiruh ratah. Kalau kita ambil benda najis, celuklah timur tak ada. Itu datang air. Jika sedikit, ya air. Kalau air banyak, celuk tak apa. Sebab air bila sampai dua kala, ia tidak menjadikan najis. Mereka berubah. Dan tidak suci apabila diakahkan dia. Akah ni tak celuk. Bukan datang air tak. Adapun air yang banyak, maka suci mutanajis sama ada datang air atasnya ataupun akasnya. Faham salah sudah? Mudah lah. Hukum membasuh najis hanying dan babi. Bila kena najis hanying babi, cara basuh dia tu. Kita maklum dah tu, kita ngaji banyak kali dah tu, baca sepitah lalu. Dan dibasuhkan daripada najis hanying dan babi dan anak daripada salah satu pada keduanya 7 kali dengan air salah satu daripadanya air tanah yang meratakan tempat kena najis. Sudah. Tu kan. Cuma sebagai dalil yang bawah tu kita ambil nota kaki tu 3 baris. Mana dalil? Karena hadis Nabi SAW, tuhuru ina'i ahadikum ila akhirih, suci bekas bejana seorang kamu bila menjilat oleh anjing padanya, suci bahawa membasuhkan dia 7 kali, satu daripadanya dengan tanah. Itu sebagai dalil suruh campur tanah sekali air tu. Jadi masalah dalam hadis tu Nabi soreh al-kalbu, al-khinzir tak ada lah. Dan babi itu seperti anjing. Babi itu hukum sama lah dengan anjing. Bahkan ia babi terlebih jahat daripada anjing lagi dan sebuah kelakuan. Sebab babi ni dia cuma kotor apa cukup. Anjing cuci. Anjing boleh duduk dalam bilik tidur tuai dia. Tapi kalau babi tak dalam bilik tidur. Tuai tak dalam kandai dia tu. Dia tak suci je anjing ni. Tapi kiyah sama waktu tu. Turun bawah sikit lagi. Diriwayat pada Imam Ahmad pada satu riwayat dengan wajib membasuh najasa anjing dan babi 8 kali. Mazhab Hambali 8. Kita 7 lah. Salah satunya dengan tanah. Dan kepada ini menjalani oleh Hasan Basri. Karena sabda Nabi pada setengah riwayat, wa'afiruhu saminata bituraq, dah hendak berguling dan berkubangkan dia, yakni hendak membasuhkan dia pada kali ke-8 itu dengan tanah. Atau riwayat ni kata kena 8 kali ni.
Dan disyaratkan meratai bawah lagi. Dan disyaratkan meratai tanah itu akan tepat. Kena rata molek lah tanah tu. Dan bahawa ada ia suci tanah. Serta dapat dikeruhkan air. Mana kira kita capur dengan air, dia keruh. Kalau air tu jenis. Dan memadai air tanah itu pada 1 daripada 7 kali basuh. Mana-mana satu ikutlah. Akan tetapi disunatkan pada lain daripada kali yang akhir. Ikut mana-mana pun bukan yang akhir sudah. Bukan aula pada kali pertama. Hak pertama mula-mula air tanah. Lepas tu air biasa tu ni kali. Pendapat yang azhar tertaknya tanah. Hak lain tak boleh ni. Kena pakai tanah campur dengan air. Maka tidak memadai lainnya seperti sabun dan sebagainya. Itu hal dalam mazhab kita ni. Dan muqabil azhar tidak tertentu dengan tanah. Hal lain tak apa. Campur dengan sabun boleh. Itu muqabil azhar. Sebahagian daripada fuqaha kita Syafi'i berpendapat bahawa babi itu tidak seperti anjing. Babi ini tak sepangah anjing. Bahkan memadai bahawa dibasuhkan 1 kali sahaja. Itu hak ada sebahagian. Bukan semua ada sebahagian ulama kita. Sekali pun tak apa dah. Tanpa digunakan tanah seperti najis yang lain. Kerana yang warid pada tatrib itu ialah pada anjing juga. Tatrib pada hadis. Ulahun nabi turah. Hak kata kena guna tanah tu, masalah hak warid dengan anjing, babi dah. Habis kata. Anak kematian di atas. Dan jika dibasuh pada air yang berlari lagi keruh. Kita pergi di sungai, pergi hujan kan. Keruh, lari bau. Memadai lalu 7 kali perlarian air atasnya dengan ketiadaan ditanahkan dia. Maknanya kita basuh tu pakai celup oleh air. Agak-agak 7 kali. Tak ada kena capur tanah dah lah. Kerana air tu air seluk dah. Dan jika tidak hilang air najis mughallazah malaikat dengan 6 kali. Ataupun lebih. Dibilangkan sekaliannya sekali juga. Tu baru bila sekali. Padahal ni dah tu. Tapi tak hilang lagi. Baru sekali. Ditambah 6 kali lain daripadanya. Tambah semula pula ni lagi. Dan bumi yang padanya tanah. Mana bumi yang ada tanah. Tidak wajib ditanahkan lagi padanya atas kaum yang asah. Tanah apa lagi muka dia tanah dah. Air dia tanah siap dah. Bumi yang ada padanya tanah. Masalah kita kata no. Anjing kecil tak tanah. Lepas tu kalau kita nak basuh, kena capur air tanah. Dan tanah tu ada bumi ada tanah dah. Pakai air saja dah lah. Gitu lah. Tak ada kena tatrib dah. Bukan kena pergi capur tanah suku mari cuah dak lah. Karena situ dia tanah dah. Tu mana bumi yang ada padanya tanah tak wajib ditanahkan. Mana air tu pakai air saja dah. Hukum air pembasuh najis itu suci. Tapi ada syarat dia lah. Syarat dia tu ada. Dan ketahui olehmu bahawa air pembasuh najis itu suci ia. Kemudian daripada suci tepat yang dibasuhkan dia. Itu syarat. Jika tak berubah ia, itu syaratnya kedua. Dan syarat ketiga, dan tidak bertambah timbangannya. Itu 3 syarat. Kemudian daripada bercerainya daripada barang yang ada ia dahulu. Kemudian daripada diiktibarkan qadar yang diisak oleh tepat yang dibasuhkan dia. Kita hurai dah dulu tu masalah air basuh najis. Dan qadar barang yang keluar pada cemar-cemar yang suci. Maka dinamakan air itu musta'mal. Najis tak? Suci. Demikian lagi suci arak apabila jadi cuka dengan sendiri. Kalau jadi dengan perbuatan kita tak adil. Jangan dimasuk sesuatu ing di dalam. Jangan capur lah, ada capur talih tu. Jadi dengan sendiri dia baru tak apa. Kata Syekh Daud Fatani dalam kitab Bughiyatul Tulaq,
Adapun jadi khamar cuka yang menyucikan, iaitu berbalik khamar itu akan cuka dengan tidak berserta suatu ain yang jatuh di dalamnya. Makna kita jangan campur apa-apa suatu lah. Dan jikalau dipindah pada panah ke teduh ataupun daripada teduh ke panah, tapi kita tak campur apa-apa, pindah saja lah. Kerana mafhum khabar Muslim. Ditanyakan Rasulullah, adakah aku ambil khamar itu akan khal? Khal itu cukup lah. Katanya tidak. Yakni aku upayakan dengan masuk ke sesuatu supaya segera jadi cukup. Jadi kalau berbagai masuk tak ada lah. Ini jika tidak jatuh di dalamnya, artinya di dalam khamar itu najis. Panjang lagi dah. Panjang lagi masalah cukup, agak jadi cukup. Nak kematilah. Maka jika dimasukkan sesuatu di dalamnya, di dalam arak tadi, dia ada suci cukurnya, cukur pun najis. Kita pergi bubuh kata sebenar ubat ke apa kata ada dah. Dan jika dibuaikan dulu daripada jadi cukurnya, buai masa duk mabuk, suci cukurnya, atau suci. Dan jika dimasuk tuak, tuak, kita tuak lah, tuak apa tu, di dalam cukur dengan tidak menggilakan. Ya cukur dah. Tambah tuak masuk, tak ada jadi gila apa lah. Suci cukurnya. Tapi kalau jadi gila, najis tu. Dia punah habis. Dan jika menggilakan pula, dia cukur dah. Tambah tuak masuk pula, gelegak jadi gila. Najis cukurnya. Tu hukum dia. Dan apabila suci cuka, saya sucilah pula bekahnya mengikut baginya. Habis kata. Faslun fil haidi wan nifasi wal istihadah. Ini suatu pasal pada menyatakan hukum haid dan nifas dan istihadah. Bermula itu darah yang keluar daripada perempuan yang umur 9 tahun takriban. Apa makna takriban? Maka satu. Dan jika dilihatkan dia akan darah sebelum sepenuhnya dengan kurang daripada 16 hari. Budak tino ni ada 16 hari lagi nak cukup 9 tahun. Nampak darah. Darah gapo? Maknanya kurang daripada 16, 15 hari lagi nak dah. Budak tino ni tarikh daripada beranak dia sampakah hari ni 9 tahun, nak cukup ada lagi 15 hari, pak mari darah. Darah tu darah apa? Maka adalah darah itu haid. Kalau kurang pada 16, artinya kalau 16 hari lagi bukan. Faham tak dah? Tu. Ada lagi 16, 17, mari darah, bukan. 15 hari nak sapa, mari darah. Yo. Tu. Ataupun 16 hari bahkan lebih, maka adalah darah itu darah pasir, bukan darah haid. Darah pasir, darah punuh. Darah pasir ni tak dibilai kembali lagi lah, tak bilai katanya hadap sah. Dan tidak kesudahan bagi umur haid. Kadang-kadang umur 50 dah lagi 60. Tapi golik tu tak ada dah. Akan tetapi golik umur putus itu 62 tahun. 62 ketina ni biasa tak ada. Hari ni 50 pun jangan-jangan ada lah. Putus lah. Bukan darah penyakit, patah. Dan bukan dengan sebab wiladah. Itu takrif darah ni. Dan nifah itu darah yang keluar mengiringi wiladah. Darah nifah ni darah tu lepas beranak. Beranak tu darah. Dengan bahawa adalah keluarnya dulu daripada lalu masa 15 hari daripadanya. Adapun kalau lepas pada masa 15 hari baru keluar tu bukan nifah. Lepas tu, dah tu. Makna bila beranak pak tu, dalam tempoh sekitar 15 hari tu mari dah. Lepas beranak sehari ke mari selalu ke. Adapun kalau beranak pak tak mari, 16 baru mari. Bukan. Dan jika ada yang kemudian daripada lalu masa tersebut 15 hari,
adalah ia darah haid dan tidak nifas baginya. Faham tak dah? Tu hukum. Kedua, ada pun masalah perempuan membelah perut ketika beranak. Ni banyaklah ni orang beranak belah. Ada kadang tu saja dia nak belahnya malah sakit terus. Belah tu tak sakit ke apa. Maka mengikut nah ulama Hanafi. Jadi beranak tu bukan tubik keparak, belah perut. Darah tu darah ke apa? Nifas kedau. Mengikut nas ulama Hanafi bahawa apabila beranak ia daripada pusat, mana belah perut lah. Yakni dibelahkan perutnya daripada pusat dan mengalir darah, mengalir daripadanya darah, maka bukan ia nufasa, bukan nifas tu. Ulama Hanafi. Bahkan ia orang ampunya iluka, mana sahibatu jarhin, selama tidak mengalir darah itu daripada parak. Tapi kalau tubik ke parak, dibilangkan darah nifas juga. Itu masalah kita gini. Kalau tubik ke parak, walaupun belah perut, nifas betul lah. Nifas betul lah tu. Dia buka oleh Mausu'ah Fiqhiyah jilid 41 lah. Kita ni 45. Habis. Dan darah yang keluar dulu daripada wiladah. Kadang-kadang ketina nak beranak tu sehari dua tu darah mari dah. Tu sakit, dia panggil hajar. Hajar sakit sikit-sikit. Dan darah yang keluar berserta dengan anak itu tidak dinamakan darah nifas. Hak tu bukan. Hanya darah pasik juga. Kita nak tahu darah pasik, darah nifas ni, kalau darah pasik wajib semayah. Dan wajib kena qada. Ada tu masalah ketina belum pada beranak sehari dua kalau mari darah. Dia kena semaya, kena basuh semaya. Tu masalah dia. Jikalau tidak berhubung dengan haid yang dulu. Dan jika berhubung dengan haid, biasanya ketina kalau beranak, kalau nak beranak, haid tak ada. Kalau kita berlaku kata haid tu ada. Dan jika berhubung dengan haid adalah ia darah haid. Dibinakan atas bawasa perempuan yang buting datang haid. Ini kau yang asah. Dan istihadah itu darah penyakit yang keluar ia lain daripada masa haid dan nifas. Mudah-mudah kata istihadah ni darah penyakit terus lah. Wajib semaya, wajib puasa. Nak semaya itu kena basuh lah. Nak kira kata basuh-basuh cuci sumak. Seperti bahawa ada ia kurang daripada sehari semalam. Itu istihadah. Atau melampaui 15 hari 15 malam. Hak lebih. Hak 15 hari tak apa lahir. Iaitu masa yang kurang daripada sekurang haid. Dan masa yang lebih pada sebanyak-banyaknya nifas. Iaitu lebih daripada masa 60 hari dan 60 malam. Kalau lebih pada tu, dikatakan darah istihadah lah. Demikian lagi jika melihat darah oleh perempuan yang kecil dan perempuan yang putus asa daripada haid, dinamakan sekalian itu darah istihadah. Budak ni tak sampai 9 tahun, lepas tu nampak darah di parak dia. Darah istihadah tu. Orang tina ni umur 90 dah, nampak darah di parak. Darah istihadah, bukan haid. Pasal umur tu putus dah. Putus asa dah. Ke satu turun bawah. Yakni ada pun tahun putus asa perempuan daripada haid itu 62 tahun pada ghalib sebut tadilah. Tetapi tidak hak bagi akhir haid seperti berkata Mawardi. Dan hanya selama ada ia hidup dapat datang haidnya, boleh jadi dia mari dua apa. Maka tidak berlawan antara keduanya ini, yakni 62 pada ghalib dan dapat haid selama ada hidup itu pada 5 jua. Tak ada tanakuk gapo. Anak mari tak ada apa. Cuma kita kira 62 tu hak ghalib tu lah. Dan tidak menegah daripada semaya dan puasa dan lainnya. Ni hukum perempuan mustahadah. Orang tina mari darah penyakit ni, dia kena semaya, dia kena puasa. Dia tak boleh beradu tu. Tak sepah hinifah tak apa. Dan hendaklah membasuh oleh perempuan yang mustahadah itu akan paraknya. Bila masa waktulah
dan disumak akan dia kafarat dengan umpama kapah tepek parak, dan diikatkan dia kafarat dan mengambil wuduk, kemudian daripada masuk waktu semaya dan semaya ia dengan segera. Itu cara buat semaya orang yang ada penyakit istihadah. Kena segera belakang. Habis kata. Lepas tu kan nak semaya semula pula. Kena buat gitu pula. Itu nak semaya pula. Maknanya setiap kali fardu lah. Mudah-mudah kata. Gitu cara dia. Itu mustahadah. Dan masa sekurang-kurang sehari semalam. Dan sebanyak-banyaknya 15 hari 15 malam. Dan yang goliknya 6 hari 6 malam. Ataupun 7 hari 7 malam. Akal satu. Mana dalil kata sehari semalam, 7 hari 7 malam, 15 hari 15 malam. Dalil semuanya itu adalah istiqra' daripada Imam Syafi'i. Istiqra' ni mana dibuat kaji oleh Imam Syafi'i. Tanya orang kapung lagu tu, ada lagu ni. Itu istiqra' yang diwicaikan oleh Imam Syafi'i. Melalui buat kaji. Dan mereka yang bermuafakat dengan dia, dengan Syafi'i ni. Karena tidak dhabit baginya dari segi lugah, bahasa dan segi syarak. Dia tak ada belaka. Masalah hak, dalil hak. Sebanyak sekurang golik. Dan dalilnya lagi kerana hadis Nabi SAW beliau bersabda bagi Hamnah binti Jahsin ketika ia menanyakan Nabi SAW, hendak jadilah diri engkau itu yang haid jahil pada ilmillah di dalam 6 hari atau 7 hari. Hendak golek ni. Kemudian hendaklah engkau mandi dan bersolat 24 hari ataupun 23 hari. Maknanya kalau mari ni solat 24, sebulan 30. Kalau mari 7, solat 23. Kita kira situ. Seperti mana hi oleh perempuan dan suci mereka itu. Bagi masa hi mereka itu dan suci mereka itu. Bermula sekurang-kurang taharah iaitu perceraian antara dua hi 15 hari 15 malam. Hanya paling kurang hak balik banyak tu sampai tahun pada. Ada mari tahun-tahun belana. 3 bulan tak mari pada. Dan tidak hak bagi sebanyak-banyaknya sebanyak taharah. Dan terkadang setengah perempuan tidak hi ya. Ada tak mari langsung pada. Akan satu dulu. Mengikut pendapat ulama kita Syafi'i bahawa sekurang tohu antara dua hari itu ialah 15 hari 15 malam. Berdalil oleh mereka itu dengan bahawa di dalam sebulan itu ghalib tak sunyi daripada hi dan tohu. Apabila ada sebanyak hi 15 hari 15 malam, nasya lazim bahawa adalah sekurang tohu 15 hari juga bagi dua. Dan tak sakat bagi sebanyak-banyak tohu dengan ijma' ulama. Paling banyak tak ada sakat. Terkadang tidak datahi perempuan itu di dalam umurnya malaikat sekali. Kadang-kadang mari sekali lah umur hidup. Lepas tu tak bisa mari lah. Dan terkadang tak datahi langsung daripada awal hingga mati. Dan juga ambil dia awal sampai mati tak pernah mari. Habis. Siapa dia tak mari ni? Yang kedua. Disebut dalam kitab Syarqawi Tahri. Berkata Ibnu Qasim Al-Ghazi, terkadang berhenti perempuan sepanjang masa tidak datang darahi seperti Sayyidatina Fatimahuz Zahra. Isteri kepada Sayyidina Ali ni, anak Rasulullah ni, dia tak pernah marihi. Suci semua. Maknanya dia ni boleh buat amal ibadat sepenuh. Seperti laki-laki lah. Dan masa sekurang-kurang nifah satu lahzah jua. Nifah ni bukan sehari semalam. Mari sikit je, jalalah. Dan jikalau sedikit darahnya sekali pun, jalalah nifah. Dan sebanyak-banyak 60 hari 60 malam, yang goliknya 40 hari 40 malam. Itu nifah. Akan satu. Telah ittifaq fuqaha atas bahawasa tidak hak bagi sekurang-kurang nifah. Malaikat ulama kita Syafi'inya. Salah zah tu.
Mereka berkata sekurang-kurang nifah tu satu lahzah ataupun daf'ah sekaligus, mari sikit lah. Kerana terkadang bersalin perempuan itu dan tidak dilihatkan darah sedikit pun. Kerana tak ada nampak darah sikit abuk pada. Kerana diriwayatkan kitab tu gitu. Kerana diriwayatkan anna mar'atan waladat ala ahdihi sallallahu alaihi wasallam falam tara daman fasummiyat dzatil jufun al-jufufi. Seorang perempuan bersalin ia pada zaman Nabi maka tidak melihat ia akan darah. Tak ada sikit abuk darah. Maka dinamakan dia zatil jufuf. Pada perempuan yang tak nampak darah, kering. Dan tetapi berselisih mereka itu tentang sebanyak-banyaknya nifah itu. Satu jemaah pada ulama berpendapat bahawa sebanyak nifah itu ialah 40 hari. Kata Imam Tirmizi telah ijma' ahli ilmuwan daripada sahabat Nabi dan mereka yang kemudian pada mereka itu ijma', takluk dan ijma' tu. Di atas bahawa nufasa itu meninggal dia akan solat selama 40 hari. Tak tinggal semaya. Malaikat bahawa melihat ia akan tuhur sebelum demikian itu. Kena semaya. Maka mandi ia dan bersolat ia. Kata Abu Ubaidin dan di atas ini berlaku satu jemaah pada ulama. Ni khah atas ni, Tirmizi sebut. Dan diriwayat kan ini daripada Umar dan Ibnu Abbas dan Utsman Ibnu Abi As dan Abdullah bin Umar dan Anah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhum. Dan dengan dialah berkata Sauri dan Ishaq dan ulama Hanafi dan Hanabilah. Mereka berdalil dengan barang yang meriwayat oleh Abu Qasid Ibn Ziyad daripada Massah Al-Azdiyah daripada Ummu Salamah berkata ia adalah nufasa di zaman Nabi itu duduk ia 40 hari 40 malam. Hal ni hak kata 40 hari 40 malam banyak sekali. Ulama kita 60 hari 40 tu golek. Syafi'i kita ni. Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah mereka berpendapat bahawa sebanyak-banyak nifas tu 60 hari. Kita dah ni. Kata ulama Syafi'i golek nifas tu 40 hari. Nak kata bermula sekurang-kurang buting itu ne bulan 2 lahzah. Nah, ne bulan 2 lahzah. Dan sebanyak-banyaknya 4 tahun. Hak paling banyak 4 tahun oleh perut aja. Dan yang golek 9 bulan. Artinya kalau orang Tina ni beranak 5 bulan bukan hak kita dah tu. Hak orang dah. Dah mau buat belum dah kita. Maknanya kalau kita berumah bini dengan orang Tina ni duk 5 bulan beranak, kerana jumpa berdoa ni. Dia mau bina belum pada tak miakat dengan kita lagi. Hari ni banyak banyak lagu tu. Abang sekurang ni bulan. Golek 9 paling banyak 4 tahun. Hak 12 bulan pun ada kadang-kadang. Salah. Tapi golek 9 lah. Ini kaji dalam Islam. Tapi mengikut kaji hak dunia dah hari ni. Bila 9 bulan tak beranak lagi nak belah lalu. Padahal 4 tahun. Tak? Tu kaji hak dunia dah panggil. 4 bulan, apa ni 9 bulan, mung berasa tak berasa aku nak belah. Tu je kira tak belah mata. Hak tu hak hospital lah ni. Tak? Padahal dalam Islam tengok ni. 4 tahun ni lama weh. Anu bang lah perut. 4 tahun weh lah perut. Lama 4 tahun. Tapi jari nak ada lah. Di antaranya ulama' menghikayatkan Imam Syafi'i 4 tahun. Segala imam-imam lain lagi Abu Hanifah pun. Ada ulama' mengatakan 4 tahun juga. Ada sebutlah kitab lah. Bermula hari dengan sebahi dan nifah. Ini sebagai reka-rekah ni. Dia kira tak dini boleh 2 lahzah tu. Makna lahzah
Waktu kita tunggu benih dan lahzah bersaling, beranak. Itu dua lahzah. Bermula harai dengan sebab hi dan nifah itu dengan bagai yang diharaikan atas orang berjunuk sekaliannya. Apa makna? Satu. Akan satu. Yakni daripada semaya, tawaf, sujud tilawah, sujud syukur, menyetuh misahah, berhenti dalam masjid. Harai mereka tu. Baca Quran dengan kosak Quran. Zangi tak apa. Kalau gak panggil. Dah pula kalau ada makin ni, tak ada kau dulu. Quran tak boleh. Zangi itu kisah-kisah Nabi. Tak apa, tak masuk dalam kata harai tak. Dan ditambahkan pula harai lalu dalam masjid. Anu kata nak mari ni lalu dalam masjid tu. Jika kait lagi. Kata harai ni jika takut titik darah. Maknanya kalau dan jika tak takut maka makruh juga. Hari ni tak titik lah. Tepek terus lah. Itu hukum hari ni apakah hukum perempuan yang lalu. Bukan duduk. Perempuan yang lalu dalam masjid. Jadi kebanyakan hukum hari ni makruh. Pasal kata ni jaga benar. Bila mari uzur tu. Dia pakai dengan apa ni kotik apa semua tu. Dia tak titik lah. Maka hukum makruh. Zaman dulu tu kadang-kadang titik dan muka dia tak ada. Barukkan buruk gitu ya. Kedua. Telah ittifaq para fuqaha di atas haruhnya haid itu lalu dalam masjid. Haruh haid itu lalu dalam masjid dengan ketiadaan berhenti. Cuma makruh tak makruh tu lah. Pada ketika halak darurah dak uzu. Tu. Ketika darurah kepik seperti takut binatang buah dan sebagainya. Karena dikira hatta orang berjunuk. Firman Allah Ta'ala, wala junuban illa abiri sabilin. Dan janganlah pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali kamu hendak melintah sahaja. Lalu siapa? Jangan duduk. Dan menjalani ulama kita Syafi'i kepada hari lalunya haid itu di dalam masjid jika takut akan berlumur darah. Kerana berlumur darah masjid dengan najis itu haramun. Maka jika aman daripada berlumur darah, maka dimakruhkan bagi haid itu lalu dalam masjid sepuh atasnya. Kerana ketiadaan hajat. Ada perkara hajat, maka tidak dimakruh. Boleh kata. Habis. Dan jika tidak takut, maka makruh juga. Tunggu ke satu. Yakni dan jika tidak takut akan dia akan bertitik darah, maka tidak haram dan hanya makruh juga. Maksud itu. Dan dihubungkan dengan dia orang yang mempunyai najasah pada badan, orang yang ada najis di tubuh ataupun na'an tu kasut. Umpama yang ada najasah jadi takut jatuh dalam masjid, maka haram atasnya lalu dalam masjid. Jika takut jatuh, maka jika tak takut tidak haram dan tidak makruh. Salah pada orang makruh ia jika tak takut titik darah sekalipun. Dan hari puasa fardu dan sunat. Orang tina mari ini hari puasa. Ada kira lah puasa fardu dan sunat tu hari semata. Kalau kacau pun tak sah tu. Kedua, tentang hukum berpuasa bagi haid itu. Para fuqaha telah berittifaq di atas haram berpuasa bagi haid itu mutlaqan. Fardu atas sunat. Dan tidak sah puasanya daripadanya. Kalau puasa pun tak jadi. Karena hadis Nabi yang diriwayat pada Abi Sa'id yang maksudnya adakah tidak apabila perempuan tidak solat ia dan tidak puasa ia, kata mereka bahkan tak boleh puasa lah, tak boleh semaya. Sabdanya Nabi, maka demikian itu pada kurang agamanya. Itu nak banyak kata katina kurang agama. Sebab kalau mari nak semaya puasa tak boleh. Kurang agama. Apabila melihat perempuan itu akan darah satu saat daripada siang hari dan siap pasti puasanya punah.
Dan telah menakal Ibnu Jarir dan Nawawi dan lain pada keduanya akan ijma' atas demikian itu, demikian pasik puasa. Bila nampak darah. Ijma'. Mazhab kita ni. Dan para ulama juga berittifaq atas wajib qada Ramadan atasnya. Lepas-lepas puasa raya, raya kena qada lah. Kerana perkataan Aisyah kana yusibuna zalika ila akhirih adalah demikian itu mengenai akan kami. Mana kami dah berlakulah di kalangan kami wanita ni, maka disuruh kami dengan qada puasa dan tak disuruhkan kami dengan qada solat. Ya faktinanya mari uzur lah. Maka Nabi kata puasa kena qada, semaya, semaya tak apalah, tak payah qada. Dan menakal Tirmizi dan Ibnu Munzir dan Ibnu Jarir dan lainnya akan ijma' atas demikian itu. Dan ittifaq pula para fuqaha atas bahawasa perempuan haid itu tidak putus tatabuk pada puasa kafarah. Kalau puasa kafarah ni dia tak putus tatabuk dia. Masih boleh kita hubungilah, hubung terus. Ataupun kita kata nazar kau. Dan harai atas suami mentolak akan dia akan isteri yang mari haid tu. Dengan syaratnya yang pada kitab talaq. Nantilah ke siapa kitab talaq. Kitab mutlaknya Pak Rabok. Nanti ke siapa situ insya-Allah. Jadi talak tu jatuh. Cuma haram. Sebab tu talak ni yang panggil talak bid'i. Talak terbagi pada dua, talak sunni, talak bid'i. Talak bid'i ni talak ketika perempuan mari haid. Hukum haram talak jatuh talak sebab membawa kepada panjangnya iddah. Kita dah. Tengok bawah. Hukum talak perempuan haid. Segi hukum haram jatuh. Jatuh. Talak tu Nabi larang tu, talak bid'i. Melarang oleh syarak daripadanya pada talak sana ketika haid. Karena hadis riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, maksudnya bahwasanya ia Ibnu Umar talak isterinya dalam fatrah haid di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menanya Umar ayah dia tu, akan Rasulullah daripada demikian itu Rasulullah, Abdullah anak aku ni talak bini masa mari haid lagu ana Rasulullah. Maka sabda Nabi, suruhlah kamu akan dia akan Abdullah tu, maka hendak rajak akan dia. Muraya anakmu rajak semula bini dia. Suruh rajak semula. Makna bukan talak bain dak lah. Kamu dia hendaklah memegangkan dia. Hiduplah bini bila suci, kamu dia ya kepada wajib dirajak. Bukan kata sunat-sunat dak. Wajib kena rajak. Cuma mazhab kita sunat rajak. Dan fuqaha Syafi'i dan Hambali disunatkan rajak akan dia akan isteri yang ditolak dalam masa haid. Habis. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sama ada dengan tangan ataupun dengan lain. Dengan kaki tak boleh ke? Udah hela kaki tu muih demo. Tak sah. Kata fuqaha Syafi'i, haram mengambil istifta, yakni mengambil kesedapan dengan bagian antara pusat dan lutut. Tak boleh masa tu. Dalil hadis Aisyah adalah seseorang daripada kami apabila ada ia datang menyuruh Rasulullah bahawa memakai kain izar, kain di pinggir lah, kain. Maka memakai izar dengan pakaian izar, kawannya bermubasyarah Rasulullah. Akan dia. Ihdana tu salah satu isteri Nabi lah. Aisyah, siapa tak tahu di kalangan bini Nabi. Sama ada dengan wati ataupun lain. Dan kata kita haram lain daripada wati. Berdapat kila kalau nak agak. Do'eh ke do'eh lah, darurah. Kila. Kila kata, hak tu so ya tak boleh. Hak lain, usaha lagi ya. Akan satu ittifaq para fuqaha atas haram wati perempuan yang hi pada parak. Karena firman Allah,
fa'tazilu ila akhirih, hendak kamu menjauhkan diri dari perempuan. Makna jangan setubuh dengan dalam masa datang darah itu. Dan jangan kamu menghampiri mereka untuk setubuh. Masuk dekat pun tak boleh. Masuk dekat nak makan nasi tak apa. Nak makan nasi tak cuma orang seorang, serami seorang. Masuk dekat ni untuk setubuh tak boleh. Sebelum mereka bersuci. Dan kerana hadis Nabi isna'u kulla syai'in illa nikah. Hendak perbuatlah kamu setiap sewaktu kecuali wati. Nikah yang mana wati tu? Bukan akad nikah tu. Habis. Lari-lari dah patut kaca juga kot dia. Kafarah wati perempuan yahi. Tu bawah. Kata ulama kita Syafi'i, wati perempuan yahi pada farah itu dosa besar. Daripada orang sengaja lagi ikhtiar lagi alim. Alim mana tahu, bukan alim fuqaha ni dak. Alim mana tahu dengan haram dan jadi kufur mereka menghalal. Kalau kata halal, seleroklah. Di sisi ulama Hanafi tak jadi kafir orang menghalalkan. Dan mewajib oleh ulama Hanabilah setengah dinar mah. Belanda juga. Karena membayar kafarah wati perempuan yahi. Akan tetapi kata ulama Hanafi dan Syafi'i, 1 dinar. Bila wati bini marihi, sedekah 1 dinar. Sedekah kau orang lain, sedekah bini. Kau fuqara. Apa wi bini? Tadi tu. Tak. Semua itu pada permulaan dengan setengah dinar. Jika wati itu pada akhirnya, akhir habis kata. Dan wajib atas perempuan atas. Dan wajib atas perempuan yang qada posonyo. Orang dah tadi tu tak? Salah semaya tak wajib qada atasnya, bahkan kalau qada juga makruh. Dan kata ke haram, yani haram qada. Habis kata. Bawah tu dalil baca dah tadi tu kita. Bermula hari atau orang yang berjunuk itu semaya. Dia berjunuk semaya tak boleh. Ama ada fardu ataupun sunat. Kalau dia ingat dan terlupa tak apa je. Terlupa tak apa. Tak ingat jadi tak imej sudah semaya. Ada mandi lagi mandi mula. Ke satu. Para ulama fuqaha berittifaq atas ketiadaan sah solat pada orang yang berjunuk dan perempuan haid. Kalau kacau pun tak sah. Oleh kerana haid itu menegah pada sahnya. Seperti ia juga menegah pada wajibnya solat. Wajib semaya. Dan hari atasnya menunaikan dia ke solat. Kata Ibnu Munzir. Ibnu Munzir ni kebanyakan nakal ijma' dia. Kitab dia tu nak cari 2 buah dah cari boleh. Kita tak ada temu lagi tu insya-Allah. Al-Awsat fi sunan wal ijma'. Kitab tu 16 jilid. Hak tahqiq. Satu lagi al-ijma' nama kitab dia. Sebuah dia tu. Barangkali nak kala kitab ijma' lah. Ibnu Munzir ni, orang lama ni. Lama kitab majmu' nak Ibnu Munzir lah. Telah ijma' ahli ilmuwan di atas gugurnya fardu solat itu daripadanya pada hari-hari daripada perempuan yahi itulah. Seperti mana menakal oleh Imam Nawawi ke ijma' atas gugur wajib solat daripada. Karena sabda Nabi bagi Fatimah binti Abi Hubaishin, apabila berhadap darah maka tinggallah kamu akan solat. Hukum qada solat perempuan haid. Dia ada atas tadi tu. Ada ulama yang mengatakan ada qada. Ada ulama yang mengatakan makruh qada. Apa ni? Hak tadi hak puasa. Semaya, tengok. Hak lepas mari dah. Tak wajib qada atasnya. Bukan makruh dan haram. Hak belum lepas kita baca saat ni. Tengok bawah sikit sebagai taklid tambah Para fuqaha ittifaq atas bahawa tak wajib qada akan bagi hak luput dalam hari. Ana hadis Mu'adzah berkata ia
Yang maksudnya saya menanya Aisyah apakah kelakuan perempuan yang muqaddah ya ke puasa dan tidak muqaddah ke solat. Dia kata nak mari muqaddah semaya dak. Kata Aisyah, adakah anda ada seperti bertasyaduk oleh kaum Khawarij? Mungning nampak nak tasyaduk mana syadik sepengah Khawarij ni. Tu makna gitu. Berkata saya bukannya Khawarij. Aku bukan Khawarij, dia kata. Akan tetapi saya mau bertanya, aku nak tahu hukum. Berkata Aisyah, adalah demikian itu mengenaikan kami, maka disuruh kami dengan qada puasa, tidak disuruh kami dengan qada salat. Dan membaca Quran. Hari juga tu, yang tidak dinasahkan tilawahnya. Ada pun nasah tak apa. Jika satu ayat atau satu huruf sekalipun sama ada sir perlahan ataupun jahrin nyaring. Maka satu. Pendapat ulama kita Syafi'i. Haid walau setengah ayat tak boleh. Seperti satu huruf. Sama ada sengaja kosak serta demikian itu lainnya ataupun tidak. Kosaknya lain lah. Mereka juga musarah dengan harus memperlakukan Quran dalam hati. Kita baca lah hati tak apa. Baca lah hati. Daripada tidak menggerakkan lidah. Dan harus tilik pada mishah. Ini tengok tak apa. Dan harus bagi haid membaca bagian yang sudah dinasah. Dalilnya sabda Nabi la taqra al-haidu falal walal junubu syai'an minal Quran. Tidak boleh membaca itu pada Quran. Ini adalah mazhab kita ni. Masalahnya orang ni. Yang berlaku kan ngaji masalah kuliah gapo tu bila musim periksa Quran kalau mari higo mana? Tu ketina. Dia kena periksa Quran, kena uji syafawi Quran. Uzu wak gana. Balik kuliah dah mun tak periksa ya. Ke situ boleh kita ambil sebagai taklid dalam mazhab. Di antaranya mazhab daripada Syafi'i dan Hanafi mengatakan bahawasanya perempuan yang haid ni boleh dia baca. Bila-bila sampai tahap tu lah. Tapi Syafi'i tak boleh tu. Syafi'i tak boleh. Tak boleh baca. Dan tidak haram membaca Taurat dan Injil mata di sana. Tiga sebelah. Taurat Injil baca tak apa. Bahkan tidak makruh baca keduanya, Taurat Injil. Adapun segala zikir Quran tak haram jika dikosak zikir dan kosak zikir ataupun diitlaqkan dia, tak ada kosak sekarang bu. Boleh tak? Maka 1 muka 310. Yang kata tak boleh baca tu yakni dengan lidah. Walaupun walau tidak sampai satu ayat atau pendapat yang terpilih di fuqaha Hanafi dan fuqaha Syafi'i. Adapun kosak memuji ataupun iftitah satu perkara ataupun mengajar ataupun isti'azah ataupun azkar maka tidak haram. Seperti katanya ketika hendak naik ke negara, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ayat Quran tu, tapi bila nak motor nak kereta baca ni. Padahal dia tu cuma bukan kosak Quran. Doa. Apa tu banyak lagi lah, innalillah apa semua tu banyak lagi.